Selamat pagi semua murid-murid. Selamat Selamat pagi, pagi, Cikgu. Cikgu. Bu, tingkatan satu setia ya. Ya, Oke, Cikgu. uh, sudah masuk dalam talian ke semuanya. Sudah. Cikgu harap, syukur. Cikgu harap capaian internet pada pagi ini berada dalam keadaan baik ya, supaya kita punya pembelajaran berjalan lancar. Oke, kita dalam minggu ke-9. Tajuk kita masuk pada bab 4, yaitu bab baru, pembiakan. Dan kita akan belajar mengenai hari ini pembiakan seks dan aseks. Oke, kriteria kejayaan kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran kita pada hari ini, murid-murid seharusnya dapat membandingkan dan membezakan pembiakan seks dan aseks pada tumbuhan dan haiwan. Dan juga murid dapat menyatakan objektif pembelajaran pada hari ini ialah menyatakan pembiakan seks dan aseks dan membuat perbandingan pembiakan seks dan aseks pada tumbuhan dan haiwan. Oke, hari ini kita bermula dengan tayangan video. Cikgu ada simpan link dalam grup WhatsApp tuh kan, link tayangan video tuh. Sudah, Cikgu. Ya, ada, Cikgu. Ada. Oke, dapat kita play balik. Oke, apa itu pembiakan? Hello guys, hari ini kita belajar bab 4, pembiakan. Jom belajar. Pembiakan melibatkan haiwan, manusia, tumbuhan, dan mikroorganisme. Pembiakan bermaksud menghasilkan individu baru. Lihat anak-anak, lihat indahnya penghasilan individu baru. Let me out, please let me out of here. Push, tada! Apa itu sel pembiakan, anak-anak? Sel pembiakan ialah gabungan dua jenis sel jantina berlainan untuk menghasilkan anak. Baba. Baba. Sel pembiakan tumbuhan berbunga juga gabungan dua jantina berlainan. Gamet jantan dan gamet betina bergabung menghasilkan buah. Jagung. Adakah organisme dapat membiak tanpa sel pembiakan? Ya, organisme boleh membiak tanpa sel pembiakan. Kami boleh membiak sendiri tanpa perlu pasangan cinta, tanpa perlu pasangan berlainan jantina. Kami sentiasa single dan bujang, tetapi tetap ada anak. Pembiakan dibagi kepada dua, seks dan aseks. Manakah antara seks dan aseks yang melibatkan sel pembiakan? Yaitu sel yang berlainan jantina untuk menghasilkan individu baru surya. Seks melibatkan sel pembiakan. Aseks tidak melibatkan sel pembiakan. Seks berlaku pada organisme apa? Aseks berlaku pada organisme apa? Seks berlaku pada haiwan peringkat tinggi. Aseks berlaku pada organisme ringkas.
Organisme peringkat tinggi ialah tumbuhan berbunga dan berbuah, manusia, dan 5 kelas haiwan bertulang belakang iaitu vertebrata, ikan, burung, amfibia, mamalia, dan reptilia. Organisme ringkas yang melakukan pembiakan aseks ialah haiwan seperti hydra, ameba, paramecium, dan tumbuhan melakukan pembiakan aseks ialah kentang, halia, dan lain-lain lagi. Ingat lagi tak haiwan satu apa anak-anak? A mewakili ameba, P mewakili paramecium. Satu bermaksud satu sel, unisel. Ingat anak-anak, ameba rupanya seperti tahi cirit-birit. Paramecium pula rupanya seperti selepa jepun. Mereka membiak secara asek dan tetap ada anak walaupun single dan bujang. Seks melibatkan berapa bilangan induk? Aseks melibatkan berapa bilangan induk? Seks melibatkan 2 induk, jantan dan betina. Aseks melibatkan 1 induk, 1 induk. Terima kasih anak-anak kerana terbuka hati belajar dengan cikgu. Jangan lupa buat Google Form untuk pengukuhan pelajar. Teacher Copy juga disediakan untuk guru-guru Malaysia bagi yang mahu edit ikut cita rasa sendiri. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Okey. Berdasarkan tontonan video tadi dan pengetahuan kamu sedia ada, apakah maksud pembiakan? Ada siapa yang mau volunteer? Ya? Membiarkan Bagus, semangat kamu menjawab. Cikgu suka. Pembiakan adalah melahirkan individu baru, Cikgu. Okey, betul Jaliza. Elmi? Pembiakan ialah proses kelahiran organisme baru. Okey, betul. Okey, nampaknya kamu fahamkan konsep pembiakan. Semua hidupan di muka bumi ini membiak. Cikgu. Semua hidupan di muka Iya, bumi ini Cikgu. Okey. Oh, sorry Cikgu. Dengar tadi. Okey. Haiwan membiak. Ya, membiak, Cikgu. Ya, Cikgu. Manusia? Membiak. Ya, membiak. Okey. Tumbuhan? Membiak, Cikgu. Ini udah statik, jangan sana. Okey. Sebenarnya dia membiak juga. Tapi nanti Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut bagaimana tumbuhan, haiwan dan manusia membiak. Apa itu organisme ringkas, apa itu haiwan peringkat tinggi, tumbuhan peringkat tinggi, 5 kelas haiwan vertebrata dan mikroorganisma. Okey, sebentar lagi Cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut ya. Okey, Cikgu. Okey, murid-murid. Kamu paham sudah kan apa itu maksud pembiakan? Paham. Okey. Sekarang Cikgu mau bagi pula satu nota carta alir
supaya kamu lebih mudah memahami apa itu pembiakan. Oke, kejap cikgu share. Nampak? Nampak, Cikgu? Nampak, Cikgu. Oke. Alright. Cikgu mau kamu baca cerita alir ni dalam masa 1 minit dulu. Cuba paham dulu. Boleh? Boleh. Oke. Sudah habis baca? Sudah. Oke. Sekarang cikgu mau berdasarkan nota cerita alir ni, cikgu mau tahu apa yang kamu paham tentang pembiakan. Ada yang boleh jawab? Pembiakan Terbahagi terdiri kepada- daripada 2 jenis, Cikgu. Oke, bagus. Apa 2 jenis pembiakan tu? Pembiakan Seks seks dan dan Aseks. Oke, betul. Jadi pembiakan seks tu apa? Ada yang boleh terangkan? Tidak tahu. Tidak tahu, Cikgu. Oh, tidak tahu? Ya. Alright. Oke, cikgu coba terangkan. Sebelum cikgu terangkan, cikgu mau kamu tulis apa yang cikgu cakap ni dalam buku nota masing-masing. Boleh? Supaya kamu tidak lupa. Boleh. Boleh, Oke. Cikgu. Ya, bagus. Oke. Pembiakan seks ni adalah proses menghasilkan zuriat baru melalui percantuman gamet jantan dan juga betina. Dan dia memerlukan 2 induk, yaitu jantan dan juga betina. Dan proses ini juga melibatkan persanyawaan, perkembangan dan juga kelahiran. Dan zuriat yang akan lahir ni, dia mempunyai sifat yang berbeza daripada dia punya induk. Sebagai contohnya, kita, manusia, burung dan juga ikan. Okey, boleh? Dapat? Boleh. Dapat. Okey, seterusnya cikgu mau tanya, apa itu pembiakan aseks? Pembiakan aseks tu, Cikgu, dia menghasilkan zuriat baru tanpa kehadiran gamet, Cikgu. Okey, bagus Jaliza, jawapan yang tepat. Okey, cikgu terangkan lebih lanjut apa itu pembiakan aseks. Pembiakan aseks ni dia menghasilkan zuriat baru tanpa kehadiran gamet ataupun pembiakan ni dia hanya perlukan 1 induk sahaja. Dan dia berkembang biak melalui belahan dedua, pertunasan, pembentukan spora ataupun penjanaan semula. Dan dia punya proses penghasilan tu sangatlah pendek. Contohnya kalau untuk tumbuhan bawang, halia ataupun ubi kentang. Kalau untuk organisma ringkas pula Paramecium ataupun amoeba. Okey? Faham? Faham, Cikgu. Paham. Okey, Faham, bagus. cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Oke, sekarang Cikgu akan edarkan nota infografik. Ya, mari kita sama-sama lihat nota infografik ini. Sekejap ya. Oke, semua nampakkah? Semua murid Mana? nampak nota infografik ini? Belum Mana, lagi, Cikgu? Ada. Oke, nampak sudah. Belum lagi, Cikgu. Oke. Okey. Oke, nampak sudah, Cikgu. Oke, ada Oke. sudah. Oke, mari Cikgu terangkan perbezaan antara pembiakan aseks dan juga seks. Pertama, pembiakan aseks dia cuma melibatkan 1 induk, manakala pembiakan seks melibatkan 2 induk, yaitu jantan dan betina. Pembiakan aseks dia tidak melibatkan gamet, tapi pembiakan seks dia melibatkan gamet jantan dan gamet betina untuk bergabung membentuk zigot. Pembiakan aseks ini tidak berlaku persenyawaan, manakala pembiakan seks melibatkan persenyawaan antara 2 gamet. Pembiakan aseks juga menghasilkan banyak individu baru, tapi pembiakan seks menghasilkan sedikit individu baru. Kadar masa pembiakan aseks adalah sangat cepat, manakala kadar masa pembiakan seks adalah lambat.
seperti manusia mengandung 9 bulan dan kadar massa itu adalah lambat. Seterusnya pembiakan aseks dia menghasilkan quality general yang tidak tahan terhadap perubahan. Manakala pembiakan seks generasi yang dihasilkan lebih tahan terhadap perubahan. Dan seterusnya tiada variasi dalam generasi baru dalam pembiakan seks. Manakala pembiakan seks terdapat generasi baru tidak sama dengan induk. Dan yang terakhir, pembiakan aseks berlaku melalui pertunasan, belahan dedua, spora, vegetatif, penjanaan semula. Manakala pembiakan seks berlaku melalui persenyawaan dalam dan juga persenyawaan luar. Oke, semua dapat apa yang Cikgu ajar hari ini? Dapat, Cikgu. Dapat, Cikgu. Cikgu. Boleh Cikgu. Oke, sekarang Cikgu tanya kamu ah. Oke, berapakah induk yang terlibat dalam pembiakan aseks? Siapa mau jawab? Saya, Cikgu. Oke. Satu induk saja, Cikgu, yang terlibat. Oke, pandai. Oke, berapa induk yang terlibat dalam pembiakan seks? Nah, siapa mau jawab? Saya, Cikgu. Oke. 2, Cikgu. 2 induk, yaitu gamet jantan dengan betina. Oke, pandai semua sudah paham kan? Oke, sekarang Paham. Cikgu arah kamu, bahagikan kamu kepada beberapa kumpulan. Dalam setiap kumpulan terdapat 4 orang. Jadi sekarang Cikgu pisahkan kamu dan kamu masing-masing masuk dalam breakout room. Boleh? Boleh, Boleh. Boleh Cikgu. Cikgu minta kamu lakar tentang perbezaan pembiakan seks dan juga aseks. Masa yang diberi adalah 10 menit. Oke, Cikgu. Boleh. Oke. Oke, sekarang semua murid sudah siap buat lakaran? Sudah. Sudah Cikgu. Oke, sekarang kita minta seorang murid wakil untuk bentangkan lakaran yang kamu bincangkan sebentar tadi. Oke, Ada saya wakil. volunteer? Oke, boleh Jana. Saya share screen dulu. Oke. Ini ialah yang kami dapat dalam perbandingan pembiakan seks dan aseks. Dia terdapat satu persamaan, yaitu persamaan ialah menghasilkan individu baru, mengelak kepupusan dan mengekalkan spesies. Nah, itu ialah tujuan pembiakan. Dan perbezaan induk bagi pembiakan seks melibatkan 2 induk yang berlainan jantina. Bagi pembiakan aseks hanya melibatkan 1 induk. Dan bagi pembiakan seks, gamet jantan dan gamet betina bergabung membentuk zygote pada sel pembiakan. Dan pembiakan aseks pula tidak melibatkan sel pembiakan atau gamet. Berlaku persenyawaan pada pembiakan seks dan tiada persenyawaan pada pembiakan aseks. Pembiakan seks memerlukan masa yang lambat, manakala pembiakan aseks melibatkan masa yang sangat cepat. Bilangan individu yang terhasil dalam pembiakan seks ialah sedikit, manakala bagi pembiakan aseks adalah banyak. Dan bagi kualiti generasi lebih tahan terhadap perubahan persekitaran dan mewujudkan variasi dalam pembiakan seks, manakala bagi pembiakan aseks, generasi tidak tahan terhadap perubahan persekitaran dan variasi tidak wujud. Ia serupa seperti induk. Sekian Cikgu yang kami buat tadi. Betul. Oke, itu satu pembentangan yang bagus. Terima kasih Jana. Terima kasih Cikgu. Oke, seterusnya. Oke, seterusnya. Cikgu, untuk mengukuhkan lagi pengetahuan kamu berkaitan topik ini, Cikgu mau bagi kamu modul untuk kamu jawab. Modul itu Cikgu kongsi dalam grup WhatsApp A. Jadi Cikgu minta semua murid-murid jawab modul tersebut dan kita akan bincang pada next class pasal modul itu. Dan
Kalau bagi siapa-siapa yang tidak paham tentang modul itu, sila bertanya dengan cikgu dan pastikan semua bertanya di dalam grup agar semua kawan-kawan kamu pun dapat info yang cikgu bagi itu. Oke? Paham semua? Paham, Cikgu. Paham, Cikgu. Sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran kita pada hari ini, boleh siapa-siapa tolong rumuskan apa yang telah kita belajar daripada awal kelas tadi. Oke, saya lah cikgu. Oke, silakan. Yang saya paham tentang tajuk kita pada hari ini, pembiakan seks dan aseks. Semua organisme di muka bumi ini membiak, sama ada tumbuhan, haiwan, manusia ataupun mikroorganisme. Tumbuhan peringkat tinggi, haiwan peringkat tinggi, dan manusia membiak melalui seks. Dan tumbuhan ringkas dan mikroorganisme membiak melalui aseks. Lepas itu, pembiakan seks melibatkan dua gamet, gamet jantan dan gamet betina, dan melibatkan persenyawaan, manakala pembiakan aseks tidak melibatkan gamet. Pembiakan seks ialah bersifat unisel, seperti ameba, haiwan yang organisme ringkas yang membiak melalui aseks ialah ameba, paramecium, dan hydra. Manakala membiak melalui tumbuhan ringkas yang membiak melalui aseks, yaitu pembiakan vegetatif seperti halia, kentang, dan bawang. Dan untuk mikroorganisme seperti euglena dan protozoa. Oke, betul jawaban Jana. Sekian. Betul, cikgu setuju. Maksudnya Jana ini sangat fokus sepanjang kita belajar pada hari ini. Oke, jadi sebelum kita tamatkan kita punya kelas ini, cikgu akan sertakan satu link latihan di dalam grup kelas di WhatsApp. Itu link adalah link quiz melalui word wall. Oke? Jadi di dalam word wall itu akan ada soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk kita yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi akan ada masa menjawab mungkin dalam masa 1 jam sahaja. Jadi cikgu harap kamu dapat jawab mengikut kepada masa yang telah diperuntukkan. Oke, boleh? Boleh, cikgu. Oke, Boleh, Cikgu. Baiklah. Sekiranya ada masalah untuk akses link itu, boleh maklumkan kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong maklumkan kepada cikgu. Boleh? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Itu sahaja untuk hari ini. Semoga semua kekal sehat. Dan kita akan mempelajari topik yang baru ataupun kita minggu depan nih kita bincang jawaban dulu dengan tentang modul tadi. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Oke, terima kasih, Terima kasih Cikgu. juga, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Jumpa lagi minggu depan. Nanti kalau ada soalan kami tanya-tanya ya, cikgu di grup WhatsApp. Boleh.